Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah hadis sebagai tazkirah kita bersama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana tangkap layar di sebelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya setiap orang daripada umatku dimaafkan kecuali golongan yang melakukan maksiat secara terbuka. Sesungguhnya antara sifat tidak malu ialah apabila seseorang itu melakukan maksiat di waktu malam, kemudian dia bangun pada waktu pagi dalam keadaan Allah telah menutupi aibnya itu, telah pun menutupi maksiatnya itu, maknanya tak ada orang tahu. Lalu dia berkata, ya fulan, wahai fulan, malam tadi aku telah melakukan itu dan ini. Dia telah tidur dalam keadaan Allah menutupi aibnya, dan pada waktu pagi dia membuka aib yang telah Allah tutup itu, ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para penonton yang dirahmati Allah, saya berkongsi hadis ini sebab saya teringat kira-kira seminggu yang lepas tersebar sebuah podcast di mana tetamu yang dijemput dalam podcast tersebut ialah seorang lelaki yang sebenarnya telah pun didakwa dalam proses mahkamah apa semua tu, yang kononnya telah menidori ataupun telah berzina dengan lebih kurang 20 orang wanita dan juga ada membuat rakaman video yang dijual apa semua tu, ya. Dan yang menghairankan macam mana lelaki ini boleh dijemput dan lelaki ini pun tanpa segan silu mengaku. Sebab kita tak boleh tuduh orang zina, tapi kalau dia yang mengaku bahawa dia telah mengakukan yang dia telah melakukannya, maka ialah berbeza, ya. Kalau orang tak mengaku, kita memang tak boleh tuduh dia telah berzina. Tetapi kalau dia sendiri yang mengaku, itu adalah kes yang berbeza, ya. Jadi bagaimana orang seperti ini boleh dijemput? Orang seperti ini tidak malu-malu untuk mengaku apa, bukanlah sekadar mengaku, menceritakan apa yang dia telah lakukan. Dan di ruangan komen pula, ada pula bukan lelaki tetapi wanita-wanita yang seperti memberi sokongan, sorakan kepada apa yang telah dia lakukan, ya. Jadi berdasarkan hadis ini, para penonton yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ni ada melakukan dosa, ada melakukan kesalahan, nobody is perfect. Cuma harap-harapnya kita ni melakukan dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar seperti yang dalam kisah podcast yang saya sebut tadi itulah. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyembunyinya, berarti tak ada orang tahu, tak payah duk cerita. Maknanya kita sendiri buat, kemudian kita sendiri fikir-fikir, kemudian I shouldn't have done it. Kita rasa bersalah apa, maka kita pun beristighfar, kita pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab macam saya kata, setiap orang ada kesalahannya, setiap orang tahu kesalahan diri masing-masing, tak perlu nak cerita kepada orang lain. Sebaliknya, berceritalah kepada Allah, ya Allah, aku telah melakukan sekian-sekian, aku rasa bersalah, ya Allah, ampunilah aku. Bahkan boleh saja, ya Allah, terima kasih kerana mengingatkan aku bahawa itu adalah satu kesalahan. Maka dengan itu, ya Allah, aku memohon keampunanmu. Sebab ada orang, dia buat salah, dia tak sedar dia buat salah. Lalu apabila kita ni ada buat salah, lalu kita kemudian masa buat salah mungkin tak ingat, tapi kemudian kita teringat, itu adalah satu bentuk hidayah Allah kepada kita juga, di mana kita, I shouldn't have done it, kan. Lalu kita pun berterima kasih kepada Allah dan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu cerita kepada orang lain. Kecuali mungkin dalam beberapa kes yang terpencil, dia mungkin perlukan nasihat, maka bertanya sajalah kepada seorang yang diyakini, seseorang yang boleh dipercayai untuk memberi nasihat yang betul. Janganlah pula tak pergi tanya orang yang, oh, kau kena pergi mandi air terjun 7 kali lah, kau kena baca selawat 11 kali lah, kau kena buat itulah, kau kena buat ini. Bukanlah begitu, ya. Tanya orang yang berilmu berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting, jangan pergi cerita di media sosial, jangan pergi cerita kepada kawan-kawan. Dan juga satu lagi, ya, kalau kita lihat di dunia barat, mereka ada buku-buku autobiografi yang menerangkan kehidupan seseorang. Ada seorang yang masyhur, seorang tokoh ke yang masyhur, yang kemudian ada bukunya, kan, tentang his or her life, kehidupannya. Dan dalam buku tu dia ada terangkan kesalahan-kesalahan dia apa semua tu. Ini bukanlah sesuatu yang selari dengan Islam. Kesalahan tu tak ada orang tahu. Yang kau nak cerita dalam buku, kenapa? Memanglah dia cerita sebab nak melariskan buku, kan. Sebenarnya berdasarkan hadis ni jangan cerita. Kalau nak buat biografi,
Jangan cerita. Dan kita pula jangan sibuk nak baca buku macam tu. Aku nak bacalah buku ni, nak tahu apa sejarah yang dia buat apa semua tu kan. Jadi ia sesuatu yang telah ditutup oleh Allah, tak perlulah kita menyebar-nyebarkannya. Sebab bila kita menyebarkannya, satu macam tadi kita baca tak ada sifat malu. Nombor dua, seolah-olah kita bangga dengan dosa tu. Kita sepatutnya rasa bersalah dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi now it is the opposite. Seolah-olah kita merasa bangga. Dan yang ketiga lebih serius, seolah-olah kita mewar-warkannya, kita mengiklankannya kepada orang ramai. Perkara yang salah itu, perkara yang maksiat itu. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini tazkirah kepada saya, kepada kita semua, nobody is perfect. Ada saja orang-orang yang ada membuat salah. Lalu bila kita sedar kesalahan itu, kita mengadu kepada Allah sahaja, kita bercerita kepada Allah sahaja dan kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak perlu diwar-warkan sebab sekarang ini zaman media sosial, zaman semua orang nak buat video, saya pun buat video juga. Dan untuk mendapat view yang banyak, untuk mendapat sambutan yang hangat, nak kena cerita benda-benda yang kontroversi. Lalu ada juga yang menceritakan kesalahan yang dia pernah buat semata-mata untuk mendapat view yang banyak, untuk mendapat sokongan yang banyak. Ini satu sikap yang salah ya. Media sosial ni kita boleh gunakan untuk menyebarkan kebenaran, yang dengan itu moga-moga kita mendapat pahala. Boleh juga menjadi sebaliknya, sehingga dengan itu menjadi satu kesalahan yang tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi ayuh kita ambil iktibar daripada hadis ini. Dan satu lagi, kita tak menyebarkan kesalahan kita. Lalu apabila kita nampak kesalahan orang lain yang sememangnya tertutup, tak perlulah kita sebarkannya. Yang sememangnya tertutup. Apabila kesalahan itu terbuka, sebagai contoh, ustaz atau ustazah mengajar di satu kuliah, mengajar di live YouTube, live IG ke apa ke, dan dalamnya ada kesalahan, dan kesalahan itu telah pun tersebar, maka pembetulan hendaklah juga disebarkan tanpa mengaibkan ustaz atau ustazah tersebut, sebab tanggungjawab kita ialah menjaga ketulinan agama, menjaga kesohihan agama. Nombor dua, baru jaga nama baik ustaz atau ustazah tersebut. Lalu kesalahan yang telah tersebar, bukan kita cari, bukan sesuatu yang tertutup, tetapi memang sudah pun terbuka, maka pembetulannya adalah juga secara terbuka. Sesuatu yang berlaku secara tertutup, ustaz tu seorang-seorang duk cakap dalam rumah dia benda yang salah, lalu kita tahu kan, maka itu barulah kita cakap seorang-seorang kepada dia. Baik, demikianlah tazkirah saya pagi ini. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika syada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.